Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak try ajar korang bab 6 elektrokimia. So, elektrokimia ni adalah subjek baharu yang diletakkan dalam buku teks tingkatan 5 sains. So, ramai yang agak keliru dan tidak faham. So, hari ini kita nak buat ulang kaji. Cikgu akan terangkan. Video ni mungkin panjang sedikit. Sebab video ni kita akan pergi kepada buku teks dan tengok contoh-contohnya. Okay, kalau kita lihat apa yang ditunjukkan tentang elektrokimia ni, first kita akan belajar 6.1 ialah sel elektrolitik, di mana dia cakap elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dengan kimia seperti yang berlaku dalam dua jenis sel elektrokimia yang berikut. So, jadi dalam bab ni pelajar akan diterangkan tentang sel elektrolitik dan juga sel kimia. Dua sel ni kena bezakan. Cara nak bezakan dia senang je. Sel elektrolitik dia ada bateri. Sel elektrokimia dia tak ada bateri. Dia cuma ada dua logam yang berbeza sahaja. So, tengok sel elektrolitik. Dalam sel elektrolitik, arus elektrik mengalir melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Tenaga elektrik baru dihasilkan. Proses nama dia elektrolisis. So, dalam sel ni dia cakap apa? Mesti ada satu komponen penting, nama dia elektrolit. Bahasa Inggeris saya electrolyte lah. So, elektrolit ni dia mengandungi ion yang bergerak bebas. Contohnya kita ada apa? Paling mudah kita ada NaCl, ada ion Na+, Cl-. Contohnya potasium hidroksida. Contohnya kita ada K+, ada OH-. Dia ada ion yang bergerak bebas. So, normally larutan garam ni dia terdiri daripada charge positif dengan negatif. Contoh kita ambil garam yang selalu digunakan NaCl. Bila masuk dalam air, dia akan jadi Na+ dengan Cl-. So, kehadiran elektrolit ni lah akan menyebabkan arus elektrik tu boleh dialirkan. Okay, next kita pergi kepada sel kimia ataupun lebih dikenali dengan sel Voltan ataupun sel Galvani. Tiga nama tapi still benda yang sama. Okay, dalam sel kimia, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Tenaga kimia ditukar menjadi tenaga elektrik. So, dia cakap kat sini perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. So, nanti korang akan kenal tentang anode, cathode. Untuk sel elektrolitik dengan sel kimia, both ada anode dengan cathode. Cuma sel elektrolitik menggunakan bateri, sel kimia tidak perlu. Nanti korang akan belajar tentang siri elektrokimia. Dia ada jadual dia. Korang kena ingat kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup anggun tu. Kena ingat setiap logam tu, logam yang di atas lebih logam yang di bawah lebih senang discharge. Maksudnya yang bawah lemah, logam atas tu kuat. So, bila dia pairing dua logam yang berbeza, maka akan berlakunya pertukaran arus. Okay, next kita lihat dia terangkan yang pertama, elektrolisis. Apakah elektrolisis? Dia ialah proses penguraian satu sebatian dalam keadaan lemburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Apabila sebatian yang diuraikan dalam unsur juzuk yang dihasilkan dalam proses elektrolisis seperti rajah yang ditunjukkan. Okey, ni kita tengok adalah contoh elektrolisis yang simple, sangat mudah. Kalau kita lihat 6.1 ni dengan 6.2 ni, both adalah sel elektrolitik. Kita nampak ada bateri. Okey, dan kita ada anode, ada cathode. Okey, cikgu nak terangkan kat sini, cikgu besarkan sikit. Okey, yang paling penting dekat sini korang kena tahu adalah ciri-ciri sel elektrolisis ni. Kalau bateri ni yang panjang ni adalah positif. Jadi yang positif tu dia akan bergabung dengan anode, di mana yang negatif akan bergabung dengan cathode. So, kalau tengok jelas dekat rajah 6.2, yang positif ni adalah anode, yang negatif ni adalah cathode. Okay, dan dia perlu ada larutan elektrolit, ada bateri. Itu adalah penting. Kat sini yang contoh kalau air kan H2O, nanti dia akan pecah jadi H+ dengan OH-. So, nanti korang boleh collect gas hidrogen dengan gas oksigen. Contoh dia itu. Itulah fungsi utama elektrolisis, proses penguraian satu sebatian. Let's say we have water, kita ada air, sebatian. Air kan sebatian, terdiri daripada dua atom, hidrogen dan oksigen. Kita nak pecahkan dia jadi, dalam kes ni dia panggil apa? Juzuk kepada unsur asal dia. Nak jadi hidrogen saja, oksigen saja. So, kita boleh gunakan sel elektrolisis. Okey.
Next adalah tentang diterangkan sikit tentang elektrod. Apakah elektrod? Elektrod ialah konduktor elektrik yang disambungkan pada bateri yang boleh membolehkan arus elektrik untuk mengalir. So kita ada elektrolit, bahan yang mengalirkan arus elektrik. Dalamnya mestilah mempunyai ion yang bergerak bebas. Dan dibagi contoh elektrolit dan juga bukan elektrolit. Kita tengok contoh elektrolit yang diberikan dalam buku teks. So kita ada plumbum bromida. So mesti dalam keadaan leburan. So, kalau dalam keadaan pepejal, plumbum 2 bromida tidak boleh alirkan arus elektrik. Kenapa? Fungsi simple sahaja. Sebab apa? Tiada ion bergerak bebas. Sama juga dengan NaCl, NaOH dengan cuprum sulfide. Semua ni boleh alirkan elektrisiti dalam keadaan larutan. Maksudnya dalam air, aqueous ataupun leburan. Sebab apa? Sebab mempunyai ion yang bergerak bebas. Okay, simple tapi kena faham. Okay, kalau contoh bukan elektrolit, contoh naftalena, asetamida, larutan glukosa, etanol. Okay, semua ni adalah bukan elektrolit. Kejap, etanol bukan elektrolit. Okay, bukan. Okay, next. Kalaulah contoh kita ada plumbum 2 bromida dalam keadaan pepejal, dia juga bukan elektrolit kerana tidak mempunyai ion yang bergerak bebas. Okay, contoh yang diberikan ialah sodium natrium klorida. Kalau dia masuk dalam air, dia akan jadi Na+ dengan Cl-. Maksudnya dia ada ion tu boleh bergerak bebas dalam keadaan charge, sebab itulah elektrisiti dapat disalurkan. Okey, kita lihat proses elektrolisis. Ini satu eksperimen. Dia nak proof kat korang bahawa plumbum 2 bromida ni dalam keadaan leburan boleh alirkan elektrisiti. Korang boleh tengoklah eksperimen ni. Selalu dekat bateri tu nanti dia akan sambung dekat mentol. Nanti korang nampak mentol tu menyala ataupun tidak. So, kalau korang tengok kat sini, boleh buat eksperimen ni dalam makmal. So, kalau lihat, banyak lagi dia buat. Contoh yang lain, dia tambah mentol kat tepi ni. Mentol ni fungsinya bila dia menyala, dia proof. Dia buktikan kepada korang bahawa plumbum 2 bromida itu dalam keadaan leburan mampu untuk mengalirkan elektrisiti, menghasilkan tenaga elektrik. Sebab apa? Sebab ada ion yang bergerak bebas. Jadi ion tu akan gerak daripada anode ke kathod. Ingat, ion akan gerak daripada anode ke kathod, daripada positif ke negatif. So ion tu akan gerak-gerak-gerak. So mentol pun akan menyala. Okey, kita lihat yang bawah. Okey, bahagian B ni, kalau kita lihat, ini adalah elektrolisis bagi sebatian ion dalam keadaan aqueous. Okay, kita ada cuprum 2 sulfide. Okay, cuprum 2 sulfide ni confirm dia akan alirkan elektrisiti. Sebab apa? Sebab dia ada ion yang bergerak bebas. Ada CO2 plus dengan SO2 minus 4. Cikgu ada buat tentang persamaan kimia. Korang boleh tengok charge dia kat situ. Bila ada ion yang bergerak bebas, dia boleh alirkan elektrisiti. Mentol pun akan menyala. Kat sini dia pakai elektrod karbon. Okey, dia bagi soalan kat sini. Kita tengok plumbum 2 bromida, keadaan mentol menyala ataupun tak menyala. Kita baca betul-betul. Sekarang ni dia cakap pepejal. So bila pepejal, mentol tidak akan menyala kerana tidak mempunyai ion yang bergerak bebas. Okey, kalau leburan plumbum 2 bromida, mentol menyala. Inference dia sebab dia kerana leburan plumbum 2 bromida mempunyai ion yang bergerak bebas. Okay, kita lihat pula larutan cuprum 2 sulfide. Okay, ni confirm dia akan mentol menyala kerana mempunyai ion yang bergerak bebas. Hanya keadaan leburan dan larutan yang mempunyai ion bergerak bebas, mentol akan menyala kerana tenaga elektrik dapat dialirkan. Okey, jadi dia suruh buat hipotesis. So, kesimpulan awal apa yang kita nak buat? Okey, jika larutan ataupun jika elektrolit itu mempunyai ion yang bergerak bebas, maka mentol akan menyala. Okey, dia tanya, kenapa leburan plumbum 2 bromida perlu dijalankan dalam kebuk wasap? Okey, maksudnya leburan ni dia sangat panas dan sangat bahaya, sebab tu kita kena buat dalam kebuk wasap. Tujuan mentol disambungkan, kita nak lihat sama ada elektrisiti, tenaga elektrik tu dialirkan ke tidak. Okey, nombor 3, mengapakah elektrolisis tidak berlaku dalam sebatian ion dalam keadaan pepejal? Sebab sebatian ion ni, walaupun dia sebatian ion, contohnya plumbum 2 bromida, benda yang sama, satu leburan, satu pepejal, tapi yang leburan alirkan elektrisiti, pepejal tidak alirkan elektrisiti. Kenapa? Kerana pepejal tu ion dia tak bergerak bebas.
So keyword dia yang kita belajar daripada tadi sampai episod sekarang ni adalah tentang ion bergerak bebas dapat alirkan elektrik. Simple sahaja. So kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey, simple dia terangkan sikit faktor. Faktor dia ada 3. Satu, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua, kepekatan elektrolit. Yang ketiga, jenis elektron. Perkara ni penting kerana nanti hasil yang kita dapatnya berbeza mengikut faktor yang dimainkan. Contoh, kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey. Pertama sekali, para pelajar kena faham tentang kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Cara nak hafal dia mudah. Untuk kata ion, cikgu ajar. Sebelum tu kena tahu, semakin ke bawah ialah semakin mudah discharge. Maksudnya, semakin mudah discharge ni, kalau dalam sel elektrolisis, sel elektrolisis, apa yang kita guna, kalau kedudukan dia kat bawah, lagi senang dia nak keluar. Lagi senang hasil tu akan dapat. Contoh kita lihat, cara nak hafal dia untuk kation. Mula-mula kalau nak hafal susah ni, kalium, natrium, kalsium, awak kena hafal kedudukan dia. So cara nak hafal dia, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hafiz cukup agama. Itu cara hafal dia. Ataupun kalau nak cantik mesti ada zat besi, sebab ferrum tu besi, supaya paras hafiz cukup anggun pun boleh. So itulah cara macam mana korang nak hafal dia punya siri elektrokimia. Kalau anion pula, cara nak hafal dia, Faris suka nasi campur, but is okay. Cikgu ulang balik, Faris suka nasi campur, but is okay. Okay, supaya kalau korang hafal cation, anion, bila keluar soalan, contoh dia kata, apakah pemerhatian yang awak boleh nampak dekat katot, dekat anode, awak dah tahu dah apa yang keluar. Dia yang paling bawah ni akan keluar dulu. Ini faktor yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama ialah elektrolisis larutan natrium sulfat. So, jadi ion yang hadir dalam larutan natrium sulfat selama masa elektrolisis ialah ion natrium, ion sulfat, ion hidrogen dan ion hidroksida. So, ada 4 ion. So, bila kita masukkan natrium sulfat ni dalam air confirm ada H+, ion hidrogen ada OH-, ion hidroksida. Dalam natrium sulfat tu sendiri ada Na+, ion natrium dengan ion SO2-4, ion sulfat. Jadi kita nak cakap ada 2, kita belajar sel elektrolisis, sel elektrolitik. So ada katot, ada anode. Katot ni negatif, yang kat bateri tu negatif. Jadi yang katot ni dia akan tarik siapa? Kalau awak tengok dekat atas ni ada 2 ion negatif, ion sulfat dengan ion hidroksida. Okey, jadi katot ni akan tarik siapa? Katot nak tarik siapa? Katot elektrod negatif ni dia akan tarik charge positif. Tengok kat ni, simbol kat tengah ni dia punya cara nak ingat. Katot, dia akan tarik positif. Dia akan tarik ion yang positif, sama ada ion natrium ataupun ion hidrogen. Dia akan tarik natrium ataupun hidrogen. Tapi yang terpilih, satu je dia akan pilih. Yang terpilih ialah ion hidrogen. Kerana apa? Kerana hidrogen kurang elektropositif berbanding dengan ion natrium. Ini dia berdasarkan apa? Dia berdasarkan siri elektrokimia tadi. Sekejap Dia berdasarkan siri elektrokimia. Nampak ni? Dia berdasarkan siri elektrokimia ni. Okey, kalau kita besarkan boleh tengok. Okey, kalium, nampak tak? Kalium tadi kat sini, natrium sulfat ni ada Na+, kita ada ion natrium dengan hidrogen. Nampak hidrogen dekat bawah. Kalau awak dah ingat dah siri elektrokimia ni, maka awak dah tahu bila cation tu berada dekat bawah, dia lagi senang keluar. Sebab itulah pemerhatian dekat sel katot kita ni, yang keluar sebenarnya ion hidrogen dipilih untuk dinyacharge kerana ion hidrogen kurang elektropositif. Okey, so kita try anode pula. Okey, dalam anode ni elektrod dia positif, tapi dia akan tarik yang negatif. Biasalah yang positif akan tertarik dengan negatif. Jadi yang dia akan tarik kat sini adalah ion sulfat dengan ion hidroksida. So kita tengok balik dekat jadual kat atas ni, antara sulfat dengan hidroksida siapa kat bawah? Kan hidroksida kan, sebab itulah hidroksida akan keluar. So kalau kita lihat
dekat anode, dia akan menarik ion negatif, ion sulfat dan hidroksida. Ion hidroksida dipilih untuk dinyah charge kerana ion hidroksida kurang elektron negatif berbanding ion sulfat. Gas oksigen pun terhasil pada anode. Okey, mudah je kan? So, untuk yang pertama ni kita nak tahu gas apa yang terhasil. Okey, contoh, ni dia pakai natrium sulfat. Cuba cikgu nak try korang. Sekarang natrium sulfat. Cuba kita buat benda yang lain selain natrium sulfat. Contoh cikgu ada kalium. Cikgu ada KCl, kalium klorida. KCl. Kalau KCl macam mana? Kalau KCl, cuba try kalau KCl macam mana. Kalau KCl masuk dalam air, kita ada apa? Kita ada K+, Cl-, H+ dengan OH-. So antara antara K+, dengan H+, dia akan pilih siapa? Cuba tengok dalam siri ni. Dia akan pilih H+. Sebab itulah dekat kathod dia akan tarik ion hidrogen dan gas hidrogen akan terkeluar. Okey, antara Cl- dengan OH- dia akan pilih siapa? Dia akan pilih OH-. Samalah. Dan ion ataupun gas oksigen akan dibebaskan. Okey, itu faktor yang pertama dalam kedudukan siri elektrokimia. Maksud dia, semakin ke bawah cation ataupun anion, semakin mudah untuk discharge. So awak kena faham faktor yang pertama, siapa berada dekat bawah, dia akan lebih senang dikeluarkan. Hasil dia adalah benda yang kat bawah. So ingat balik cikgu cakap, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hafiz cukup agama. Ataupun anion dia, Faris suka nasi campur but is okay. Kena hafal dan hadam betul-betul. Okay, kita pergi kepada ni simple je ni, korang boleh try kuprum sulfat dan lain-lain lah. Contoh kita tengok sikit lah. Kuprum sulfat. Okay, kuprum sulfat dalam dia ada apa? Ada Cu2+, SO2-4, H+ dengan OH-. So kita nak tengok dekat kathod negatif akan tarik positif, dia akan tarik Cu2+ dengan H+. Kita dah belajar H+ dekat bawah. So yang keluar kat sini dia akan tarik ion hidrogen. Okay, next ialah positif. Positif dia akan tarik negatif, sama ada sulfat ataupun OH- hidroksida. Jadi dia pilih OH- akan terhasilnya gas oksigen. Okey, habislah kepada yang pertama. Kita pergi kepada eksperimen kedua, kedudukan ion. Semua akan tunjuk kedudukan ion. So awak kena hafal betul-betul kedudukan ion ni. Okey, ni simple, tak ada apa. Okey, sedikit info ya. Kalau kita nak menguji kehadiran gas oksigen menggunakan kayu uji berbara, nanti kayu ni akan menyala semula. Itu untuk menguji kehadiran oksigen. Dan kalau nak uji kehadiran hidrogen, kita pakai kayu uji bernyala. Beza Kalau oksigen saja berbara, kalau hidrogen kayu uji bernyala supaya kita nak dengar bunyi pop. Kalau ada bunyi pop, maka kita boleh confirm gas yang hadir ialah gas hidrogen. Okey, kita pergi kepada pemerhatian, tak ada apa. Soalan ni contoh. Okey, kita tengok contoh soalan simple je soalan dia. Larutan magnesium nitrate. So kita ada magnesium nitrate. Jadi kat anode, korang dah tak payah buat pun dah boleh agak dah. Okey, magnesium nitrate, cikgu cakap dekat anode. Anode ni dia adalah elektrod positif, dia akan tarik negatif. So dia akan tarik NO3-, nitrate ion ataupun OH. So confirm lah dia akan tarik OH, gas oksigen yang terbentuk, sebab OH berada dekat bawah. Sebab kalau kita hafal, Faris suka nasi campur but is okay. OH paling bawah sekali. Okey, untuk kathod pula dia akan pilih magnesium dengan hidrogen. Magnesium ke atas, hidrogen kat bawah. Hidrogen lagi mudah untuk keluar. So kat kathod pemerhatiannya gas hidrogen terhasil. Sama juga untuk natrium sulfat. So sama juga dekat sini, gas hidrogen dengan gas oksigen terhasil dekat anode dan kathod. Okey, itu cara dia. Bila awak dah tahu, lagi mudah. Okey, faktor yang kedua, kita akan pergi ke pekatan elektrolit. Jadi kita baca sikit, kepekatan elektrolit dalam elektrolit juga mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah charge. Ion negatif lebih pekat dalam elektrolit adalah lebih cenderung dipilih untuk dinyah charge pada anode. Namun begitu, ion positif yang dipilih untuk dinyah charge pada kathod masih dipengaruhi oleh kedudukan ion positif dalam siri elektrokimia.
So cikgu nak mudahkan kesimpulannya bila kepekatan elektrolit adalah faktor yang kedua. Kita belajar tadi faktor yang pertama ialah kedudukan dalam siri elektrokimia. Jika ion itu berada kat bawah, lagi mudah dia untuk keluar. Faktor yang kedua, kepekatan elektrolit berkata jika dalam eksperimen tu guna kepekatan ion yang lebih pekat. Contoh kan, kita pakai elektrolit 3 molar, 6 molar pekat, elektrolit yang pekat. Jadi apa yang berlaku hanya terkesan kepada elektrod hanya terkesan kepada ion negatif sahaja. Ion negatif yang mempunyai kepekatan yang lebih tinggi akan mudah dikeluarkan walaupun kedudukannya dalam siri elektrokimia berada ke atas. Okey, faham tak? Faham tak? Okey, cikgu tengok, tunjuk balik Kita tengok balik siri elektrokimia. Mana tadi siri elektrokimia? Okey, anggap ni siri elektrokimia. Anggaplah soalan ini dia menggunakan magnesium nitrat yang kepekatan dia 6 molar yang sangat pekat ataupun 3 molar pekat. So apa yang berlaku, sepatutnya OH akan keluar, sepatutnya gas hidrogen akan keluar, tetapi bila pekat, walaupun nitrat ni ke atas, dia boleh keluar juga, dia boleh dinyahcaskan dahulu mengikut petua ini. Sebab apa? Petua yang kedua, jika kepekatan anion dia lebih pekat, maka kepekatannya dia boleh keluar terlebih dahulu berbanding ion yang dekat bawah sekali. Okey, faham tak? Itu faktor kepekatan. Tapi kan yang kepekatan tu dia hanya mempengaruhi dekat ion yang negatif je. Ion positif dia tak mempengaruhi. So kita pergi kepada contoh. Okey, contoh ion-ion yang hadir dalam lautan natrium klorida pekat atau cair semasa elektrolisis ialah natrium, ion klorida, ion hidrogen dengan ion hidroksida. So jadi dekat katot ni, yang dekat negatif ni, yang hanya keluar ialah dia akan tarik, negatif ni akan tarik ion positif, natrium dengan hidrogen. Jadi yang dipilih hidrogen kerana hidrogen dekat bawah. So dekat ion positif ni tak ada efek apa-apa, benda yang sama berlaku. So dekat elektrod positif ni pula dia tarik ion negatif. Dekat sini sepatutnya ion hidroksida keluar, tapi dekat sini yang keluar siapa? Kita tengok ion negatif yang dinyahcas pada anode oleh kepekatan ion negatif dalam elektrolit adalah seperti berikut. Okey, yang keluar ni dia cakap tiba-tiba yang keluar ialah ion klorida sebab kepekatan dia lebih tinggi berbanding ion OH-. Sebab itulah dia akan lebih keluar. Ion bila faktor kepekatan ni dia dah tak kira dah. Dia tak ikut law yang pertama, dia terus pergi law yang kedua. Lebih pekat lebih senang keluar. Okey, yang lain pun contoh lebih kurang saja, korang boleh tengok. Okey, next kita pergi kepada faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ialah jenis elektron. Okey, ini pun penting juga tentang hasil apa yang terbentuk dekat anode dengan katot. So jenis elektron yang digunakan juga mempunyai pilihan ion untuk dinyahcas seperti berikut. Jika logam digunakan sebagai anode adalah sama dengan jenis logam yang digunakan pada elektrolit, maka di anode ion akan mengayon untuk membentuk ion positif. Di katot, logam tersebut akan dinyahcas membentuk logam yang terenap pada katot. Kepekatan bla 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 bla. Okey, maksud dia jenis elektron ni kalau kita pakai kuprum, dekat larutan kita adalah kuprum juga, kuprum nitrat ataupun kuprum klorida. Apa yang berlaku? Dekat anode dia akan semakin menipis, dekat katot dia akan semakin menebal. Itu kesimpulan daripada ayat ni. Okey, B, jika jenis bahan yang digunakan dekat anode tidak sama dengan jenis ion logam yang pada elektrolit, maka atom di anode tidak akan melarut dalam elektrolit. Ion negatif dalam elektrolit pula dinyahcas di anode. Di katot, ion kurang elektropositif akan dipilih untuk dinyahcas. Okey, jika elektrod dia tak sama, dia tak akan berlaku kurus dengan gemuk. Anode tak akan jadi kurus, katot tak akan jadi gemuk. Apa yang berlaku? Proses macam biasa. Okey, jenis elektrod. Elektrod ni jika ada juga jenis elektrod ni selain elektrod lengai. Kalau dia pakai elektrod karbon, dia pakai platinum ataupun dia pakai gold, emas, itu semua elektrod yang lengai, dia takkan ada tindak balas. Jenis elektron ni jika dia pakai elektrod yang
aktif, contohnya kuprum. Dalam siri elektrokimia tu semua tu elektroaktif. So itu adalah jenis elektrod. Okey, nak tengok contoh, kita tengok satu contoh. Kalau dia pakai elektrod argentum. Okey, kalau dia pakai argentum, ion yang hadir dalam larutan argentum nitrat dan semasa elektrolisis ialah ion argentum nitrat hidrogen hidroksida. Jadi sekarang ni dalam eksperimen contoh ni dia cakap dia pakai elektrod argentum. So dalam elektrolit dia ada argentum nitrat. So kita cakap bila elektrod dengan elektrolit dia sama, ada argentum, apa yang berlaku dekat katot? Katot dia nampak last sekali katot dia akan makin tebal. Nampak argentum terenap pada katot. Tu yang kita kena faham. Dekat anode dia akan makin kurus. Nampak elektrod argentum melarut dalam elektrolit. So kalau awak buat eksperimen, awak boleh nampak dekat anode tu dia akan makin nipis, dekat katot dia akan makin tebal. Okey, tu kalau kita pakai yang lengai, contohnya karbon. Kita tengok eksperimen yang kedua ni dia pakai yang karbon. Elektrod karbon ni tak kisahlah kalau awak pakai elektrod jenis apa, KCl ke NaCl ke, dia tidak akan berlaku apa-apa, cuma dia akan ikut law yang nombor 1. Ion hidrogen akan keluar, dekat anode ion oksigen akan keluar. Okey, sebab karbon ni adalah elektrod lengai. Karbon, platinum ataupun emas, dia adalah elektrod yang lengai, dia tidak akan mempengaruhi. Okey, so kalau keluar soalan, awak kena pastikan faktor apa yang digunakan. Kadang-kadang dia gabungkan, dia pakai faktor apa, dia nak pakai faktor jenis logam ke, kepekatan ke dalam siri elektrokimia, selalu dia gabung. Kena tengok betul-betul dia pakai faktor yang mana. Okey, sedikit kita dah hafal faktor-faktor dia, kita pergi sikit aplikasi dalam industri. So kita boleh buat apa? Boleh ekstrak logam, buat tulinkan logam, penyaduran. Ni selalu keluar tentang penyaduran. Dia bagi sudu besi, dia bagi contoh kuprum. So dia nak buat sudu kuprum ni supaya salut sudu besi tu. So nak buat macam mana? Sudu besi ni mestilah taruh dekat mana? Dekat katot, sebab katot dia akan menebal. So nanti kuprum ni dia akan terenam di katot. So anode akan kurus, kat katot sudu besi tu akan tersalut dengan kuprum. So kena tengok soalan. Nanti bila korang pergi soalan, nanti korang lebih faham. Okey, tu je. Dan sel kimia. Okey, sel kimia ni dia menarik sikit, dia tak ada bateri. Kat sini dia dah totally quite different. Okey, kalau kita baca, sel kimia terdiri daripada 2 logam berlainan yang dicelup ke dalam satu elektrolit. Okey, kita tengok contoh. Kita ada voltmeter ni, nak baca voltan dia lah. So kita ada magnesium dengan kuprum. Okey, antara dua ni siapa lebih elektropositif? Siapa kat atas, siapa kat bawah? Kalau kita belajar siri elektrokimia, kita dah hafal kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup agama. Kita dah tahu magnesium kat atas, kuprum kat bawah. Logam yang kat atas tu, dia tendensi dia lebih kepada untuk menjadi anode, yang kat bawah lebih untuk menjadi katot. Jadi dia akan elektron mengalir daripada anode negatif kepada positif. So larutan yang digunakan ialah kuprum 2 sulfat. Okey, so bila ada elektrolit, ada 2 logam yang berlainan, maka akan terhasanya tenaga elektrik. Simple je. Lagi satu, kalau kecerahan mentol pula, jika pasangan logam ni lagi jauh, lebih tinggi voltan yang terhasil, lebih cerah mentol yang terhasil. Kalau korang tengok contoh pasangan magnesium dengan kuprum, bila jarak dia lagi jauh, maka apa yang berlaku, voltan dia lebih tinggi. Okey, simple sahaja kalau korang tengok. Okey, kita tengok ni. Ada kes yang berlaku kat sini, satu makin kurang, satu makin penuh. Kat sini kalau korang lihat, dia cakap pergerakan elektron dari terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ni salah satu contoh jugalah. Contoh sel kimia juga. Tak ada masalah, ini mudah sahaja. Okey, kalau cikgu tanya ni first kali ni apa? Kalau tak ada bateri je, dia adalah sel kimia. Kat sini kan, dia suruh buat satu eksperimen dan buat bacaan voltmeter dia. Kan cikgu cakap tadi, bacaan voltmeter ni bergantung kepada pasangan logam. Okey, awak kena hafal dulu siri elektrokimia tu. Kita nak tengok kat sini, kalau buat eksperimen kita tahulah baca. Kalau secara teori ni kita nak cakap, jika pasangan logam tu makin jauh, makin besarlah bacaan voltmeter dia. Contoh magnesium dengan kuprum. Magnesium dengan kuprum, magnesium kat atas, kuprum kat bawah, so jauh. So bacaan voltmeter untuk yang pertama ni sepatutnya lebih besar.
Kalau magnesium dengan magnesium takkan berlaku tidak balas sebab dia sama, logam yang sama. Dalam sel kimia, logam itu mestilah berbeza. Okey, kalau kuprum dengan kuprum pun takkan ada tindak balas. Okey, next, aplikasi konsep kimia. Tak ada apa ni. Habislah bab ini. Okey, mudah kan? So, kita recap balik apa yang kita belajar. Ada dua jenis sel, iaitu sel elektrolitik dan juga sel kimia. Okey, untuk sel elektrolitik ni, awak kena hafal siri elektrokimia dia. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hafiz cukup agama. Kena hafal tu kation dia. Kalau anion dia, awak kena hafal. Faris suka nasi campur, Baiz okey. Okey, faktor yang pertama, semakin ke bawah dalam siri elektrokimia, semakin mudah untuk dia discharge. Maksudnya semakin mudah untuk produk itu dikeluarkan. Selalunya yang akan keluar gas hidrogen dengan gas oksigen. So, ingat juga, dekat anode dalam sel elektrolitik, anode dia akan menarik charge negatif. Kathode akan menarik ion yang bercharge positif. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua ialah faktor kepekatan. Jika elektrolit yang digunakan ialah pekat, maka anion yang dalam lebih pekat tu, walaupun kedudukannya dekat atas, akan lebih mudah keluar berbanding kat bawah. Itu faktor yang kedua, faktor kepekatan. Faktor yang ketiga ialah jenis elektrod. Jika elektrod yang digunakan ialah selain karbon, iaitu elektrod yang bukan lengai, maka dekat anode dia akan semakin kurus, dia akan menghakis. Dekat kathode dia akan semakin menebal. Okey, itu tiga benda yang penting. Okey, dan kita pergi kepada sel kimia, mesti ada dua logam yang berlainan. Perbezaan dia kita tengok dalam siri elektrokimia yang kita hafal. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hafiz cukup agama. Kita tengok semakin jauh jarak pasangan logam tu, semakin tinggi voltan yang terhasil. Okey, tu je cikgu nak terangkan dalam elektrokimia. Harap korang enjoy, korang boleh faham tentang sel elektrolitik dengan sel kimia. Dia tak susah mana pun. Kalau korang tengok, baru nak tengok video ni, tengok 5 minit ataupun 3 minit yang akhir ni, cikgu terangkan kesimpulan yang kita belajar dalam bab ni. Okey, itu je. Selamat mengulang kaji. Bye.